ingat, dapatkan perkembangan terkini cuaca di media sosial Met Malaysia dan sumber-sumber rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okay, selepas ini Legasi bersedia SPM. Kita dengarkan bersama. Energi ini dia ada dirimu. Mencari arah dan haluan di sebalik jiwa nan kudus, mengubat hati yang kegelapan. Air mata ini tak terbendung lagi, merindu kasih sayangmu. Buka mataku, tetapkanlah hati, agar ku tak berpaling darimu. Dalam tawaku ada namamu, dalam sedihku ada pengertian, dalam sudutku berserah padamu, mendoakanmu. Ada bayangmu dalam hasratku, ada kiasanmu dalam hidupku, ada dirimu, ada dirimu. Oh nur kasih terangi kegelapanku. Air mata ini tak terbendung lagi, merindu kasih sayangmu. Buka mataku, tetapkanlah hati, agar ku tak berpaling darimu. Dalam tawaku ada namamu, dalam sedihku ada pengertian, dalam sudutku berserah padamu, mendoakanmu. Dalam langkahku ada bayangmu, dalam hasratku ada kiasanmu, ada dirimu, oh ada dirimu. Dalam langkahku ada namamu, dalam hasratku ada kiasanmu, oh ada dirimu, ada dirimu. Oh nur kasih terangi kegelapanku. Assalamu alaikum. Smiling is viewed across cultures as a sign of friendliness. Smiling gives happiness to others. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam smiled often and with real joy. Let's follow this simple sunnah and gain all the benefits that come with it, inshallah.
I'm Abdulaziz Ahmed Fredericks, sharing with you a smiley message on IKIM. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya di IKIM. Daripada Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghadabu minasyaitan, wasyaitanu khuliqa minan nar, wal ma'u yutfi'u an-nar, fa idza ghadiba ahadukum falyaghtasil." Maksudnya, kemarahan daripada syaitan, dan syaitan diciptakan daripada api, sedangkan air memadamkan api. Apabila seseorang daripada kamu marah, maka hendaklah dia mandi. Hadis riwayat Abu Nuaim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, terangkan hatiku, mudahkan urusanku, bukakan ikatan lidahku, fasihkan tutuku. Untuk orang-orang Sabah, jangan lupa kamu dengar ini IKIM setiap hari 93.9 FM. Pastikan kamu dengar tau. Ini betul-betul bagi manfaat sama kita orang Sabah. Anda kini sedang mendengar Ekspresi IKIM bersama Haji Faiz, Haji Osman. Terbentangnya langit, luas tak berpenghujung, teragung. Ku bayangkan lakaran nyanyian memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sahurlah hatiku, munajat hamba-Mu, seluruh ragaku ku serah padamu. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Cukuplah Allah bagiku, hatiku hanya ada-Mu, ya Muhammad sallallahu. Ku bayangkan
sepanjang hari berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terus bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda teman-teman, kan saya Faiz saja untuk bicara kita dalam rancangan Legasi. Pada kali ini kita bawakan bicara untuk sama-sama kita dengarkan persediaan adik-adik kita, adik-adik saya lah, untuk sama-sama menghadapi peperiksaan SPM, bagaimana persiapan mereka, apa yang perlu mereka buat dari segi fizikal dan mental untuk mempersiapkan diri masuk ke peperiksaan nanti SPM. Tak lama dah pun, insyaAllah kita doakan semoga keselamatan dan kesejahteraan mereka sentiasa dalam kebaikan, dipelihara oleh Allah SWT untuk sama-sama mereka dapat ikuti SPM nanti dengan baik, dengan cemerlang. Dan insyaAllah kita bersama dengan tetamu saya dah pun berada dalam talian untuk kita dengarkan bicaranya bersama dengan Cik Muhammad Noor bin Idris, merupakan pensyarah di Fakulti Pembangunan Manusia Universiti Pendidikan Sultan Idris, bersama-sama dengan saya dalam talian waktu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Faiz. Saya sihat ke kita ni? Alhamdulillah sihat. Cik Faiz macam mana? Okey ke? Sihat, Alhamdulillah. InsyaAllah kita kali ini nak bawakan satu perbincangan lanjutlah berkaitan dengan anak-anak kita ni, adik-adik saya ni, untuk sama-sama masuk ke SPM nanti Mac 2 Mac peperiksaan bertulis dia. Ya, tak lama dah ni, dah 23 Februari. Jadi kira minggu depan je lah pun untuk adik-adik saya ni nak masuk ke SPM. Jadi kita nak tahulah macam mana persiapan, apa yang perlu mereka buat. Tapi sebelum kita nak sembang-sembang, mungkin nak berkenal-kenal dengan Cik Muhammad Noor Idris, pensyarah di Fakulti Pembangunan Manusia UPSI. Silakan Cik Muhammad Noor Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pendengar semua. Pertamanya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Faiz, DJ kita pada malam ni kerana sudi mengundang saya, dan terima kasih banyak-banyak kepada pihak IKIM kerana sudi menjemput saya juga. Nama saya yang diberi Muhammad Noor bin Idris. Saya berasal daripada Kampung Legeh, Jeli, Kelantan, dan sekarang ni saya sedang mengajar di UPSI di Jabatan Psikologi dan Kaunseling, dan saya seorang yang kerap juga berceramah di sekolah untuk motivasi pelajar, dan juga menjaga kursus-kursus secara online lah untuk graduan-graduan yang ingin pergi interview lah. Alhamdulillah pada malam ni saya bersama Cik Faiz kerana beri peluang kepada saya. Terima kasih banyak. Kembali insyaAllah. Saya sempat membaca artikel tulisan Cik Muhammad Noor sendiri di akhbar berkaitan dengan persediaan ampuh adik-adik kita ni untuk masuk ke SPM nanti, dan insyaAllah kita nak dengar lebih lanjut lagi lah bagaimana persediaan. Setengah orang kata Cik Muhammad Noor lebih kepada adik-adik, tapi kadang-kadang dalam suasana SPM hari ini bukan sekadar adik sahaja perlu bersedia, sokongan daripada ibu bapa juga perlu untuk adik-adik kita ini masuk dan melangkah ke Dewan Peperiksaan itu dalam keadaan yang baik, yang apa orang kata, seronok nak ambil exam dan yakin untuk menduduki peperiksaan itu nanti. Dan untuk menghadapi SPM 2 Mac ini untuk ujian bertulisnya, saya pasti mereka menanti dengan penuh debar. Satu, debar untuk nak jawab soalan, tak tahu soalan tu bentuknya macam mana kan, dan satu lagi debaran yang mereka rasai adalah dalam uncertain event hari ini, pandemik COVID-19 yang mereka pun tak tahu, sebab kita pun ada SOP tertentu. Kalau kata sahabat-sahabat positif, bagaimana mereka perlu menduduki peperiksaan, kalau close contact dan sebagainya. Sebab kita melihat angka-angka jangkitan baharu pun semakin meningkat, tinggi angkanya, masih 5 digit. Jadi kita pun bimbang bagaimana adik-adik kita ini untuk masuk ke alam peperiksaan nanti. Dan saat akhir, kira akhir bersungguh lah, sebab minggu last dah ni, minggu depan mereka nak masuk, nak perang dah untuk SPM. Apa persiapan yang mereka perlu buat berhadapan dengan peperiksaan kali, dan apa yang perlu mereka fokus sebenarnya? Okay, terima kasih Encik Faiz. Apapun tahniah untuk para pelajar kita, adik-adik kita yang akan menghadapi peperiksaan tidak lama lagi untuk SPM. Sijil pelajaran Malaysia ni sijil yang amat penting sebenarnya dalam peringkat persekolahan kita. Namun apabila kita akan menghadapi peperiksaan tak berapa lama lagi,
perkara pertama yang perlu kita buat adalah kita kena fokus matlamat kita. Itu yang paling penting sekali. Kita kena fokus balik, ingat balik apa matlamat kita yang kita ingin capai ketika SPM nanti. Itu paling penting sekali. Maka kita kena pasang diri kita ni bahawasanya kita boleh mencapai apa target yang kita nak. Biar kita pasang diri kita dalam minda kita, dalam hati kita yang kita dah tulis di merata tempat kenyataan yang impian kita ingin berjaya dalam SPM. Maka kita kena fokus balik. Apabila kita fokus bermakna kita akan jalan berdasarkan matlamat yang kita nak. Apabila kita tiada fokus untuk peperiksaan kita, bermakna kita akan seumpama sia-sia perjuangan kita kerana kita tak ada matlamat. Maka kepada yang belum lagi menetapkan matlamat untuk SPM dia, maka tetapkanlah matlamat dan fokuslah matlamat kita apa yang kita nak. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita telah fokus matlamat kita, bermakna kita akan ada energi untuk mencapai matlamat kita. Apabila kita ada energi, bermakna kita kena gunakan energi kita ini untuk belajar balik dan ulang kaji balik apa yang telah kita pelajari selama ini, walaupun dalam masa 1 minggu lebih ini. Kita kena tengok balik, kita kena review balik apa yang sepatutnya kita perlu titik beratkan dalam aspek pembelajaran kita. Dan kemungkinan zaman ini, zaman yang agak moden, kita belajar bukan secara face to face, bahkan banyak secara online, PDPR. Maka banyak juga guru-guru telah menyediakan pelbagai nota secara rakaman. Maka ketika inilah kita guna balik masa yang ada untuk kita ulang kaji balik video-video yang kita telah rakam, apa yang kita baca selama ini. Dan mungkin juga rakaman-rakaman pengajaran guru kita yang telah guru kita sharing dalam WhatsApp group, dalam Telegram group. Maka kita tengok balik bila masa kita ada masa free. Jangan kita buang pada masa ini. Dan buang masa kita tengok balik apa yang kita telah pelajari selama ini. Itu paling penting. Yang ketiga, walaupun kita berada di pencutan yang paling akhir, seminggu lebih saja lagi, kita jangan lupa untuk menyediakan jadual yang tepat untuk mengulang kaji pelajaran kita. Waktu-waktu yang amat singkat ini, agar kita tidak ketinggalan apa yang perlu kita utamakan. Biar kita bersusun dengan elok. Kita susun dengan elok apa yang kita ingin belajar, apa yang kita ingin ulang kaji. Kalau kita langsung tak ada jadual, bermakna kita belajar secara tidak tersusun. Maka kita kena susun dengan elok jadual kita. Bangun solat subuh, apa yang perlu kita buat. Selepas minum pagi, apa subjek yang kita perlu buat. Selepas zuhur, apa yang kita perlu buat. Itu yang perlu kita buat itu. Seterusnya, yang keempat, kita juga perlu hadiri kelas-kelas tambahan yang cikgu banyak buat ketika ini. Waktu-waktu akhir ini, walaupun secara online, Google Meet sebagainya. Maya, betul? Maya, banyak guru buat sekarang ni. Sebab guru sebenarnya lebih risau daripada kita sebagai pelajar dia. Dia lagi risau. Macam mana lah sudah aku ni nak exam ni. Maka mereka bertumpul lumus buat kelas tambahan. Seperti mana adik saya, Cikgu Farahil, yang mengajar di SMK Sipapulai, setiap malam dia buat kelas tambahan secara maya dengan para pelajar dia yang mengambil subjek kimia dan juga subjek sains. Maka itulah kita sebagai pelajar ambil peluang untuk join apa peluang yang disediakan oleh para guru kita. Jangan kita rasa penat, jangan kita rasa kita letih semata-mata sampai kita buang-buang peluang yang ada itu. So kita kena ambil sepenuhnya itu. Dan juga waktu yang ketika ini, kita juga kena utamakan juga bagaimana hubungan kita dengan ahli keluarga dan kawan-kawan dan para guru kita. Kenapa kita ingin pastikan hubungan kita ni harmonis. Bila hubungan harmonis bermakna kita boleh beri tumpuan sepenuhnya kepada untuk mencapai matlamat kita ketika SPM nanti. Kita tak nak ada perasaan kita yang konflik dalaman kita, rasa sakit hati dengan kawan kita, rasa cemburu dengan adik-beradik kita, rasa itu semua kita nak buang. Kena elak waktu ini. Waktu yang amat penting ini. Sebab persediaan waktu akhir ini kita kena utamakan. Kalau emosi kita terganggu, mental kita terganggu, bagaimana kita nak fokus kepada persiapan kita untuk menghadapi peperangan kita ini. So, peperangan kita dalam pendidikan SPM ni. Kerana subjek yang paling penting, peperiksaan yang paling penting ketika SPM ini kita kena utamakan. Kerana tanpa SPM kita seumpama kita tidak belajar dalam negara kita ini. SPM paling utama sijilnya.
Okey, itu Encik Faiz. Ada yang perlu mereka utamakan kita ni. Sebelum kita fokus pada mental dan fizikal mereka nanti. Fizikal mereka. Itu pun aspek penting juga. Jadi macam Cik Muhammad Nur sebut, cikgu lebih lagi risaunya berbanding anak murid nak masuk ke dia peperiksaan. Jadi adik-adik saya dalam suasana hari ini, dalam masa cikgu pulun untuk buat apa pun pecutan akhir menghadapi peperiksaan SPM ini, anda rebutlah peluang ini. Jangan cikgu je pulun, anda duduk tenang, relax je rasa. Dah nak exam dah, tak boleh masuk apa yang nak belajar. Itu pun nak tahu juga dengan Cik Muhammad Nur secara psikologinya, adakah benda-benda last minute ini boleh ke tak boleh ke? Tu kejap lagi lah, insyaAllah kita nak sambung lagi. Cik mana kita nak rehat sekejap, nak bagi tenang-tenang untuk adik-adik kita ni. Kembali selepas ini untuk kita bicarakan lagi bersedia SPM untuk adik pelajar kita yang bakal menduduki, kalau ikut 2 Mac, kira seminggu sungguh. Hari Rabu ni nak masuk adik-adik kita untuk 2 Mac ini peperiksaan SPM. Jadi kita nak kembali selepas ini bicaranya untuk legasi. Jangan ke mana-mana. Melaka 89.5 FM. Bila kita bercerita tentang mencintai diri sendiri ni, dia adalah satu proses yang panjang dan rumit. Dan self-love juga, mencintai diri ni juga, dia boleh mencipta kebahagiaan untuk kita. Kita akan rasa bebas dalam hidup ni. Kita tak sentiasa rasa dikongkong, diperhatikan. Hidup adalah medan ujian. Laluinya dengan positif dan temukan jalan penyelesaian. Berkongsi luahan hati dan permasalahan anda dalam rancangan Kemudi Hati bersama Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar, setiap Jumaat minggu pertama dan ketiga 9 malam hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hari ini, mereka menggigil kesejukan. Hari ini, mereka menanti sesuap makanan. Hari ini, mereka berteduh di bumbung yang terdapat kelompongan. Hari ini, Palestin, Syria dan Yaman berjuang demi kehidupan mereka dalam musim sejuk yang melanda. Siapakah yang mampu membantu mereka kalau bukan kita? Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin sebagai satu cara kita memberikan kehangatan buat mereka. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com atau hubungi 03 8926 7019 untuk pertanyaan lanjut. Bangkit berjuang bersama. Tawaran istimewa kepada agensi-agensi pelancongan di Malaysia. Kini Radio IKIM mengadakan promosi package travel dalam tempoh terhad. Jom rancakkan kembali perniagaan anda dan rebut peluang ini. Khas buat 25 syarikat yang terawal, percuma slot bual bicara. Menarik kan? Ingin buat tempahan? Boleh, hubungilah kami sekarang 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Terus dengarkan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bertemankan saya Faiz Sejuk Sepan untuk legasi kita bawakan bersama dengan rancangan bersedia SPM. Tajuk kita pada kali ini untuk meraihkan adik-adik kita yang bakal menduduki SPM. Tak lama dah, seminggu dah nanti untuk mereka berperang berhadapan dengan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia. Kita bersama dengan Encik Muhammad Nur Idris, merupakan pensyarah di Fakulti Pembangunan Manusia Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dah kita dengarkan tadi bagaimana persediaan jadual penting. Ada semua orang rasa macam semua nak belajar ni lah hari ni, tapi tak tahulah berapa minit boleh buka, berapa minit boleh fokus. Jadi bila ada jadual tu, insyaAllah tersusun pembelajaran kita, walaupun tinggal lagi seminggu je lagi untuk masuk ke peperiksaan. Sebelum kita nak cerita tentang study last minute, perlu ke tak, masuk ke tak apa yang kita belajar last minute ini, kita nak tahu jugalah Cik Muhammad Nur dalam persediaan mereka berhadapan SPM ini, mental, fizikal. Mereka adik-adik saya ni orang-orang hebat sebab pelajar pun dalam suasana PDPR, duduk dekat rumah dengan pelbagai cabaran, TV-nya lagi, katilnya lagi kan. Jadi kita nak tahulah cabaran dari segi fizikal, dari segi mental. Bukan sahaja mereka, adik-adik saya, tapi bagaimana ibu bapa untuk bersedia mental fizikal, melepaskan anak-anak mereka untuk ke peperiksaan dalam suasana kita bimbang juga dalam peningkatan kes COVID-19 ni, Cik Muhammad Nur. Okey, terima kasih Cik Faiz. Alhamdulillah, walaupun kita dalam keadaan pandemik COVID ni, pembelajaran kita masih berterusan walaupun secara online. Dan
ada antara kita yang akan sedikit terkesan kepada mental dan fizikal mereka. Apatah lagi dengan waktu yang paling singkat ini untuk menghadapi SPM, maka semestinya kita akan mengalami sedikit tekanan kepada mental kita. Jadi adik-adik, kita kena ingat bagaimana kita nak memastikan persediaan mental kita ni, kita jangan sesekali berfikir negatif. Elak gambaran negatif. Elak daripada berfikir bahawasanya aku ni tak boleh buat lah. Aku tak tahu macam mana aku punya nak buat ni. Jangan begitu. Kita sentiasa kena berfikir positif. Kenapa? Kerana kita akan berfikir dan kita akan buat apa yang kita fikirkan. Maka kita sentiasa fikir positif. Dan kita kena ingat, sejarah hidup kita, kita pernah berjaya. Kita bukan kita hanya fight dengan 100,000 calon SPM ataupun 100 orang calon SPM setelah kita. Bahkan kita pernah menewaskan 10 juta orang lain, Encik Faiz, dalam hidup kita. Ketika kita di alam rahim, kita telah menewaskan 10 juta orang lain untuk berebut satu permata, iaitu ovum. Dalam sintesis air mani itu ada 10 juta sperma. Mengikut ahli sains lah, ada 10 juta sekurangnya dalam sintesis air mani itu. Dan kita berenang, ramai-ramai berenang, berebut satu ovum. Daripada 10 juta itu, yang berjaya kita sahaja. Yang lain semua gagal dalam persaingan itu. Hanya kita sahaja yang berjaya. Kenapa pada masa itu kita boleh menewaskan berjuta orang lain untuk menjadi champion, untuk menjadi best student kalau ketika SPM ni? Kenapa waktu sekarang kita tak boleh jaya lagi? Kita boleh buat lagi. Ketika dulu kita berjaya di alam rahim, menewaskan 10 juta orang lain kerana kita berfikiran positif. Kita ada matlamat. Kita ingin bersenyawa dengan ovum dalam masa 48 jam paling lewat. Kerana kalau kita tak berjaya bersenyawa dengan ovum dalam masa 48 jam, kita akan mati. Bila kita ada matlamat, kita akan ada energi. Kita akan berusaha untuk mencari peluang untuk kita berjaya. Maka adik-adik, kita kena berfikir positif begitu balik. Jangan rasa kecewa. Jangan cepat putus asa. Kita kena kenang balik bahawasanya memang kita pernah berjaya dan akan kita mencipta kejayaan lagi. Saya kata berfikir positif. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjaga mental kita ni sentiasa bersedia menghadapi SPM. Kita perlu sentiasa berfikiran untuk sentiasa bersedia dan mencipta sejarah sekali lagi. Kita kena sentiasa bersedia, kita kena sentiasa yakin bahawasanya kita mampu untuk mencipta sejarah untuk diri kita, menjadi pelajar best student di sekolah kita, menjadi sejarah dalam family kita, menjadi pelajar yang paling cemerlang dalam HPM dalam family kita, dan memberi sejarah kepada sekolah kita untuk menjadi antara sekolah yang terbaik dalam negeri kita, bahkan dalam negara kita untuk SPM tahun ini. Kita kena sentiasa bersedia berfikir dan sentiasa bersedia untuk mencapai apa yang kita telah matlamatkan. Itu dari segi mental. Bahkan dari segi fizikal, Pak, di akhir-akhir waktu ini dan ketika kes yang semakin banyak setiap hari ini, kita semestinya kena menjaga kesihatan kita lah, adik-adik. Waktu ini cubalah sebaik mungkin, janganlah terlalu bebas keluar daripada rumah kita. Biarlah kita fokus kepada pembelajaran kita. Biarlah ibu bapa kita yang keluar, kita fokus kepada pembelajaran kita ni. Kita tak nak terdedah dengan persekitaran luar yang kemungkinan banyak terlibat dengan kes-kes jangkitan COVID. Kalau boleh, kita nak elak kesakitan itu. Apabila kita terkena COVID, kemungkinan kita akan mengganggu kesihatan kita dari segi sakit kepala kita, sakit mata kita, sesak nafas kita dan sebagainya, sukar tidur kita. Bagaimana kita ingin memberi perhatian kepada tumpuan kepada pembelajaran kita. Itu pertama. Jaga kesihatan kita, kalau boleh elakkanlah untuk terlibat secara umum. Biarlah kita bersendirian, biarlah kita introvert ketika seminggu ini. Tak apa. Tak ada siapa marah ni. Tak ada siapa marah. Kita introvert dalam bilik kita study, tengok video rakaman-rakaman cikgu mengajar, apa yang kita dah baca rakam, terdengar balik. Biarlah waktu seminggu ini. Biarlah orang kata kita sombong pun tak apa. Asalkan kita tidak sombong di alam maya. Saya. Yang pertama. Yang kedua, tak nak kita study macam mana pun, jangan kita terlalu over sangat
sehingga kita terlupa kepada untuk tidur. Okey. Betapa pentingnya adik-adik kita tidur ini. Jangan kita sampai 3-4 jam saja sehari tidur. Paling tidak, biarlah cukup 6 jam setidak-tidaknya. 8 jam lagi baguslah. Setidak-tidaknya biar kita cukup tidur, biar kita tidak terasa lesu, biar kita tidak rasa lemah untuk bangkit pada hari seterusnya untuk kita tumpukan kepada pelajaran kita. Jangan kita terlupa untuk tidur. Bahkan, biarlah kita sentiasa ada aktiviti secara beriadah sekala biar ada. Seminggu ni biar kita keluar sedikit dengan family kita, pergi tempat yang tak ada orang sangat, kita jogging yang ringan-ringan ke, jalan kaki ke, rehat, sambil dengar di earphone telinga kita apa yang kita rakam pelajaran kita tu, sambil rehat, biar ada waktu riadah. Bahkan untuk persekitaran kita juga, kita kena jaga. Jangan kita buat aktiviti waktu inilah kawan kita pula ajak pergi hiking, ajak pula pergi berenang, pergi ke pulau-pulau. Kalau boleh waktu ini, alasan nak stres tak perlulah. Tak perlu buat aktiviti yang berbahaya. Kau nak release tension ke kan? So alasan nak stres itu pergi hiking sebagainya yang aktiviti berbahaya tak perlulah waktu ini, untuk pastikan keselamatan diri kita terjaga. Jangan kita mencederakan diri kita waktu ini, waktu-waktu genting, untuk kita beri tumpuan kepada perpesaan SPM kita. Jangan pula kawan panggil, Mak Noh, jom ikut aku, kita pergi hiking naik gunung minggu ini, kita nak release stress nak exam. Jangan. Takut kita terkena apa-apa aktiviti yang boleh memberi musibah kepada kecederaan diri kita. Janganlah terlibat begitu. Itu penting untuk fizikal. Bahkan waktu ini kalau boleh, kita tumpukan pada pemakanan yang sihat, memberi kita tenaga dan berzat. Biar kita ada tenaga dan energi yang cukup untuk tumpu sepenuhnya tumpuan kita kepada perpiasaan kita. Jangan sampai waktu ini kita terlibat dengan aktiviti yang boleh membahayakan dan kita makan pula makanan yang tidak berzat, yang memberi kita susah nak tidur, memberi kita hilang tumpuan pada pelajaran kita. So itulah nasihat saya untuk persediaan fizikal kita itu adik-adik. Harap-harap adik-adik boleh terima lah saya punya pandangan ini. InsyaAllah semoga adik-adik kita bersedia dari fizikal dan mental untuk berhadapan dengan SPM ini. Nak release tension ada banyak cara, tak payah perlu hiking sangatlah kali-kali ni kan. Boleh tunggu nanti lepas habis selesai SPM. Dan dalam masa yang sama, walau ke mana juga pergi, macam Cik Mak Noh pesan tadi, agar tak kerap sangat kita berada, kalau dapat elakkan berada di tempat umum untuk kita kekang penularan jangkitan itu, kita sama-sama buatlah. InsyaAllah kita doakan keselamatan dan kesejahteraan adik-adik kita. Dan Cik Mak Noh tadi sebut tentang ada seminggu ini buat jadual untuk belajar, masih lagi pergi kelas-kelas online yang cikgu anda sediakan. Tapi ada setengah orang rasa hujung-hujung ni tak perlu dah. Nah, inilah masa rehat sebab dah study lama dah, setahun dah belajar kan. Jadi inilah masa untuk rehat, untuk perang nanti dah boleh fokus betul-betul lah untuk exam nanti. Adakah belajar last minute ini perlu, ataupun setengah orang kata tak masuk dah kalau hujung-hujung ni? Macam mana Cik Mak Noh? Okey, terima kasih pada persoalan ini Cik Faiz. Satu soalan yang agak baik. Ada yang kata tak perlulah kita belajar last minute. Kadang-kadang belajar pun tak masuk juga, dia katanya kan. Apapun pada pendapat saya Cik Faiz, hinggalah waktu terakhir untuk kita menjawab soalan, seboleh-bolehnya biarlah kita belajar. Walaupun last minute orang kata tak berguna, tidak mengapa. Sebab kita perlu untuk remind balik apa yang kita telah pelajari. Okay? Jadi belajar last minute ni walaupun orang kata tak penting, bagi saya amat penting. Kenapa? Yang pertama, kerana kita nak review balik apa yang kita telah pelajari, apa yang kita telah ulang kaji, apa yang kita telah hafal, apa yang kita telah praktis, untuk agar menjadi satu ingatan berkekalan dalam minda kita. Kita untuk review balik. Dan apa perlu kita buat kajian study last minute ini agar kita tidak terlepas apa yang kita telah pelajari. Dan kita boleh belajar balik kalau kita ada terlepas. Kadang-kadang kita ni manusia biasa, nasia, lupa. Maknanya kadang-kadang kerana sikap nasia, lupa ini kita akan tertinggal. Maka lebih baik kita review balik dan kita lihat apa yang kita mungkin boleh tekankan pada waktu itu. Itu yang kedua. Yang tiganya, kenapa penting last minute ini kita start juga. Kita tak nak buang masa begitu saja.
Walaupun orang kata 7 hari tak apalah, aku dah enjoy dah. Aku dah belajar setahun lebih sudah. Dah enjoy seminggu ni. Jangan begitu. Kerana takut enjoy kita itu di awalnya menjadi duka di akhirnya. Biarlah kita bersusah payah walaupun saat-saat akhir ini untuk ulang kaji walaupun last minute agar kita dapat gembira di akhirnya. Kadang-kadang kita tengok di mana-mana sekolah Encik Faiz kan, kita tengok ada dua budaya berbeza antara pelajar lelaki dan perempuan. Kalau kita tengok pelajar perempuan sebelum masuk exam, mereka berbaris tepi-tepi dewan tu melihat buku nota masing-masing. Kita perasan kan, kadang-kadang pelajar lelaki ni dia pergi exam, dia lenggang-lenggang je, tak ada nak baca apa, relax je. Jadi itu maknanya kesempatan untuk belajar di last minute, walaupun pada masa 5 minit dia baca juga. Mana tahu itu yang kita baca, itu yang keluar dalam soalan nanti. So kita jangan sia-siakan waktu yang masih ada ini, walaupun sedikit masa, yang penting kita boleh mengulang kaji apa yang kita telah pelajari. Terima kasih Encik Faiz. Saya Encik Mak Nur, terima kasih untuk pesanan itu. Jadi jangan buang masa, jangan sia-siakan, belajarlah. Itu pesan Awang Faiz dan juga Encik Mak Nur kepada adik-adik pelajar kita. Dan Encik Mak Nur, kita nak rehat sekali lagi. Nak kembali selepas ini untuk ujung-ujung bicara kita dalam legasi. Kita nak ceritakan, nak beri nasihat kepada adik-adik bagaimana anda untuk masuk ke SPM nanti dengan bergaya dan keluarnya dengan cemerlang, insyaAllah, untuk peperiksaan sijil pelajaran Malaysia anda. Kembali selepas ini untuk legasi bersedia SPM. Masjid Cina Negeri Melaka. Masjid Cina Negeri Melaka merupakan masjid ketiga selepas Masjid Muhammadi di Ipoh dan Masjid Cina di Rantau Panjang, Kelantan yang dibina di Malaysia bercirikan seni bina negara Cina. Masjid Cina Negeri Melaka terletak dalam Mukim Kerubung, berhampiran Stadium Han Jebat, Melaka. Masjid ini mula beroperasi pada 27 Jun 2014 dan solat Jumaat pertama telah diadakan pada 6 Ramadan 1435 Hijrah bersamaan 4 Julai 2014. Keseluruhan konsep seni bina masjid ini diilhamkan daripada seni bina negara Cina yang didapati daripada kajian masjid serta seni bina di sekitar Beijing, Shanghai dan Xi'an. Masjid Cina Negeri Melaka berteraskan 2 kubah dan menara besar dengan 2 pintu gerbang serta bumbung berlapis. Manakala ruang jemaah pula berkonsepkan pengudaraan semula jadi dan ruang saf yang cukup luas untuk menampung masyarakat Muslim menunaikan solat. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih atas perhatian anda bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami Legasi. Kita bawakan setiap Rabu 9 malam, minggu kedua dan minggu keempat setiap bulan. InsyaAllah kita akan bawakan rancangan Legasi ini dan selanjutnya kita akan bersama dengan rancangan Khabar Orang Muda. Delegasi kita pada malam ini berbicara tentang bersedia SPM bersama dengan Encik Ahmad Nur Idris, merupakan pensyarah di Fakulti Pembangunan Manusia Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kita dah sampai di penghujung pertemuan untuk legasi kita. Sedikit kita nak dengarkan pesanan oleh Encik Ahmad Nur kepada adik-adik pelajar kita. Bersedia SPM ini, bersedia dalam apa cara sekalipun, kita harap dapat anda buat sebaik mungkin dan insyaAllah SPM ini penentu untuk anda masa depan dan kecemerlangan anda di masa mendatang. Nasihat buat adik-adik pelajar kita yang bakal duduki SPM seminggu dari sekarang ni, Encik Ahmad Nur. Terima kasih Encik Faiz kerana beri peluang saya untuk memberi nasihat kepada adik-adik saya pelajar di sekolah yang akan menghadapi SPM tak lama lagi. Pertamanya, nasihat saya adalah kita jangan buang masa waktu yang terakhir ini. Jangan terikut dengan kawan-kawan kita yang suka bersukaria. Jangan terikut dengan kawan-kawan kita yang suka membuang masa. Kita fokus kepada matlamat kita untuk mencipta kejayaan, untuk mencipta sejarah pada diri kita sendiri, kepada keluarga kita dan sekolah kita. Itu yang paling penting sekali. Pedulikan apa orang nak kata, yang penting aku perlu berusaha kerana aku ingin mengubah hidup aku, mengubah hidup keluarga aku dan mengubah hidup bangsa aku satu masa nanti. Yang kedua, pada adik-adik, apabila kita telah berusaha, manjada wajada, mayazra yasra. Sesiapa yang berusaha akan berjaya. Sesiapa yang malas dia akan gagal.
Maka mudah-mudahan dengan hasil usaha kita ini, Allah tidak akan mensia-siakan apa yang kita telah usahakan. Namun begitu, jika berlaku di sebaliknya, kita telah usaha, kita telah study, bahkan tiba-tiba kecemerlangan yang kita nak ini tidak tercapai. Contohnya kita target 10A, tiba-tiba kita cuma dapat 8A sahaja. Maka jangan terlalu kecewa. Apa yang kita target tidak tercapai. Jangan sampai pula kata aku gagal sudah mencapai apa yang aku nak. Aku manusia gagal. Jangan fikir begitu. Dan jangan ambil tindakan yang sebaliknya. Hingga ada dulu, kalau kita baca surat-surat khabar, berita-berita sebelum-sebelum ini, ada pelajar mengambil tindakan yang salah. Kecewa dalam SPM mengambil tindakan, ada yang terjun bangunan bunuh diri, ada yang cuba bunuh diri. Dan ini pernah berlaku. Dan kalau boleh, jangan buat begitu adik-adik saya. SPM ini adalah permulaan untuk kita mencipta kecemerlangan dalam hidup kita. Kalau berlaku sebaliknya adik-adik, jangan terlalu kecewa. Kerana kita masih ada peluang untuk mencipta kejayaan lagi di tempat STPM. Ketika diploma, ketika di kolej-kolej kemahiran, kita banyak peluang lagi untuk mencipta kejayaan kita. Betapa ramainya pelajar saya di UPSI ini, mereka dulu tidak mencapai target ketika SPM. Bahkan mereka mencipta sejarah kecemerlangan di peringkat STPM, menjadi pelajar best student, mendapat 4.0 PNGK mereka ketika SPM, dan belajar di UPSI mendapat pula pelbagai anugerah lagi. Maka jangan terlalu kecewa mengambil tindakan yang bukan-bukan, yang tidak sepatutnya. Dan kepada ibu bapa, tolonglah memberi sokongan kepada anak-anak kita. Jangan terlalu kita memberi harapan yang terlalu tinggi kepada anak-anak hingga menekankan perasaan mereka. Kalau boleh, kita berdoa kepada mereka, sentiasa berdoa dalam solat kita, dalam ibadah kita. Semoga anak kita mencapai kejayaan. Dan jangan seperti buat syarat kepada anak kita, kau mesti cemerlang, kau mesti dapat full A. Jangan begitu ayah-ayah, ibu-ibu. Biarlah kita serah sepenuhnya keyakinan kepada anak-anak kita untuk mencuba yang terbaik. Dan jika itu yang berjaya untuk mereka, sekadar itu sahaja. Mudah-mudahan ada peluang lagi untuk mereka mencipta kejayaan di STPM, di diploma, dan ketika di degree nanti, bahkan ketika di PhD. Saya sendiri pun, Cik Faiz, masih bergelut dengan PhD saya ni. Semestinya insyaAllah saya melaksanakan PhD saya. Mudah-mudahan sialah PhD saya ni. Jadi mudah-mudahan ibu bapa jangan menekan anak-anak kita, dan kepada kawan-kawan satu sekolah, jangan mengajak kawan-kawan kita lain kepada aktiviti yang membuang masa ketika ini. Bolehlah kita sama-sama share dalam WhatsApp group. Okey, Makno, ini rakaman aku bab 1 sejarah. Okey, Aiman, ini rakaman aku baca bab 2 sejarah. Ini Aminah, aku rakam bab 3 sejarah. Kita cuba share dalam WhatsApp group kita, dalam Telegram kita, rakaman-rakaman yang kita serah study, biar menjadi rujukan juga kepada kawan-kawan kita lain. Biarlah kita buat aktiviti yang berguna ketika ini. Itulah nasihat saya kepada adik-adik saya, Encik Faiz. Terima kasih, Encik Faiz. Kembali Encik Maknur, kita ucapkan terima kasih juga untuk kesempatan kita bersama dalam berkongsi inspirasi, berkongsi pengalaman dan berkongsi idea kepada adik-adik pelajar kita yang bakal menduduki SPM nanti. Tak lama dah, bulan depan tu. Dengar macam panjang, tapi seminggu dari sekarang untuk anda masuk ke SPM. Peperiksaan itu kami doakan yang terbaik. Macam Encik Omano pesan, tak ada istilah last minute ke, awal ke, rehat ke. Jadi selagi ada masa, peluang ini gunakan sebaik mungkin, dapatkan rehat yang secukupnya. Dan ingat, dalam suasana pandemik hari ini, orang kata berpada-pada dan beringat sentiasalah kalau kita nak berada di tempat awam, pematuhan kepada SOP. Dan saya doakan semoga adik-adik saya dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesihatan yang baik. Syekh Maknur, terima kasih banyak untuk kesempatan temu bual kita bersama. InsyaAllah kembali kita doakan juga. Yes, kita doakan juga sukses untuk PhD-nya, insyaAllah. Amin. Terima kasih banyak, Ismail. Dan insyaAllah kalau ada kesempatan, kita nak bicara lagi banyak perkara, banyak isu berkaitan dengan anak muda kita ni. InsyaAllah ada kesempatan kita berjumpa lagi, Encik Maknur. Boleh, Encik Faiz. Terima kasih banyak Assalamualaikum. pihak IKIM. Sama-sama, insyaAllah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda Jumpa terus lagi, Ismail. bergabung kembali. Pastikan terus setia dengarkan IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ada yang melihat mawar cantik seadanya, matanya asyik nikmati pesona karya Tuhannya. Ada juga melihat mawar tak seindah rupa, walau dihadirkan kepadanya yang terindah. Apakah benar atau sememangnya begitu? Sering persepsi mengganggu tindakanmu. Lihatlah dunia persis mata lebah, pastinya pandanganmu pada mawar tak berduri. Sudah cukup drama, dukai cerita, realiti indah dunia tak sekadar kau tanggapi. Ada yang berkata pada petir yang menyambar, sesekali kan menerangi jalan di depanmu. Ada yang berkata hujan gegap gempita, kau menghadiahkan pelangi sesudah bencana. Tak semua derita melukai dirimu, sering persepsi mengganggu tindakanmu. Mungkin impianmu di matamu kabur, siapa tahu kau sudah di tempat sebaiknya. Tiada cantik walau mawar seribu, kerana di mata pesimis hanya terlihat durinya. Mengagumkan urusan orang beriman, setiap yang menimpa itu kebaikan. Sungguh mengagumkan urusan orang beriman, setiap yang menimpa itu kebaikan. Sungguh mengagumkan urusan orang beriman, setiap yang menimpa itu kebaikan. Persis mata lebah, pastinya pandanganmu pada mawar tak berduri. Sudah cukup drama, dukai cerita, realiti indah dunia tak sekadar kau tanggapi. Impian-impianmu di matamu kabur, siapa tahu kau sudah di tempat sebaiknya. Tiada cantik walau mawar seribu, kerana di mata pesimis hanya terlihat dunia. Ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk bukakan pintu taubat untuk kami ya Allah. Kami sesungguhnya tidak mampu membuat kebaikan. Kami tidak mampu untuk berhenti daripada buat dosa kecuali mendapat taufik dan juga hidayah daripadamu ya Allah. Rupanya Allah melihat apa yang terlintas dalam hati kita. Allah bukan lihat apa yang kita lafazkan. Itu kan hadis Nabi SAW. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum wala amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat zahir kamu, rupa paras kamu, apa yang kamu lafaz dan sebagainya. Tetapi apa yang Allah lihat adalah hati kamu ketika kamu melafazkan istighfar tersebut. Subhanallah. Pelihara diri, didik hati, tarbiyah usah berhenti. Terus dengarkan IKIM menerusi perkongsian tarbiyah setiap hari Jumaat pada pukul 10 pagi. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Adakah anda ingin mengenal pasti pengaruh kandungan digital kepada minda kanak-kanak serta mengenal pasti nilai-nilai Islam yang diperlukan oleh kanak-kanak selaras dengan keupayaan mentalnya? Adakah anda juga ingin mendapatkan pandangan pakar-pakar dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, bidang animasi dan bidang teknologi maklumat IT dalam usaha melahirkan anak-anak yang memiliki minda Islami? IKIM akan menganjurkan program berkaitan kandungan digital iaitu webinar pembangunan kandungan digital ke arah melahirkan generasi berminda Islami pada 8 Mac 2022 secara atas talian. Pada sebelah petang pula,
anda akan dapat mengikuti program Wacana Media, pendekatan elemen popular dalam penyampaian dakwah Islam bersama panel yang berkaliber dalam bidang penyiaran di Malaysia, di samping perkongsian menarik daripada penyampai Radio IKIM tentang pengalaman on-air dan penerbitan rancangan radio di musim pandemik COVID-19. Ikuti kedua-dua perbincangan tersebut yang disiarkan secara langsung di Facebook IKIM dan TV IKIM. Anda juga boleh mendaftar melalui laman web www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan di talian 03-6204-6323 atau 325 sebagai peserta yang mahu mengikuti program tersebut menerusi pautan Zoom. Bayangkan anda mempunyai rumah sebesar alam di syurga kelak. Subhanallah, indah bukan? Marilah kita memberi sumbangan dan membina Masjid Baitur Rahman Alam Sari Kajang untuk pahala yang berterusan. Menyumbanglah di www.baiturrahman.my sekarang. Saya ulang, www.baiturrahman.my. Radio IKIM memberi anda pengisian terbaik di waktu pagi bersama Pian dan Lukman. Warna Pagi IKIM setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Nabi kata man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat, Nabi kata falyaqul khairan, hendaklah sungguh-sungguh dia menyebut benda-benda yang baik-baik saja. Atau kalau tak disebut benda baik, liyasmut, maka dia lebih baik dia. Diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Setia bersama IKIM, inspirasi Inforia Islami. Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Asbahi cukup terkenal dengan nama gelarannya Imam Malik. Beliau dilahirkan di kota Madinah pada tahun 93 Hijrah bersamaan dengan tahun 711 Masihi, iaitu pada zaman pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik daripada kerajaan Bani Umayyah. Sepanjang hidupnya, Imam Malik terkenal dengan kecerdasan akal fikirannya yang tinggi sehinggakan mampu menghafaz Al-Quran dalam usia yang masih muda. Beliau juga terkenal dengan sifat mulia, bersopan santun, seorang ulama yang luas ilmunya, hartawan, dermawan dan pernah memegang jawatan mufti besar di Madinah. Ada riwayat yang menyebut Imam Malik pernah belajar daripada 900 orang guru. Sebahagian daripadanya terdiri daripada ulama tabi'in. Imam Malik merupakan seorang yang pakar dalam bidang ilmu hadis. Beliau sangat berhati-hati dalam menyelidik sanad dan perawi hadis untuk memastikan kesahihannya. Beliau juga menganalisa hadis-hadis tersebut untuk merumus hukum-hukum agama. Kerana kemasyhuran Imam Malik dalam bidang ilmu hadis, ramai ulama dari luar Madinah datang untuk mendapatkan ilmu daripada beliau. Menurut satu riwayat, Imam Malik telah menghabiskan umurnya selama 40 tahun untuk menghimpunkan dan menapis hadis-hadis yang diterima daripada gurunya. Beliau telah menghafaz sebanyak 100,000 buah hadis. Walau bagaimanapun, tidak semua hadis-hadis tersebut diterima untuk dijadikan sumber hukum. Setelah ditapis, hanya 10,000 buah hadis saja yang diakui sah daripada 10,000 buah hadis yang telah disiasat dan dipadankan dengan Al-Quran. Akhirnya, hanya 5,000 buah hadis sahaja yang benar-benar diterima sebagai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Hadis-hadis tersebut disusun dalam kitab Al-Muwatta, iaitu kitab peninggalan terbesar Imam Malik yang menjadi rujukan kepada seluruh umat Islam. Imam Malik yang juga dikenali sebagai pengasas mazhab Maliki telah meninggal dunia pada 10 Rabiul Awal 179 Hijrah bersamaan 798 Masihi ketika berusia 86 tahun. Beliau meninggalkan 3 orang putera dan seorang putri
Beliau meninggalkan jasa yang amat besar terhadap dunia Islam. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas rohnya. Satu jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Takkan selalu cerah, malam tak selalu berbintang. Biar sejenak hujan basah untuk kita berkenang. Pandanglah dan ingatlah mengapa semua ini bermula. Menjelaskan impian bukan untuk mengalah. Nyata inilah ketentuan takdir. Tidak terbukti semua berakhir. Percayalah pada janji kebahagiaan. Apa terjadi, jangan berhenti, teruskan berjalan. Putaran masa tak menunggu, setiap alasan tak membantu. Sabar saja jadi pilihan, melebarlah